Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid. Kita sambung semula PDPR kita pada hari ini. Okey, cikgu harap kamu semua sedia dengan buku teks ya. Okey, kamu semua bersedia dengan buku teks. Okey. Sekarang sila buka buku teks muka surat 56. Muka surat 56. Okey, buka sekarang muka surat 56. Okey. Tajuk kita hari ini ialah keperluan asas pembesaran tumbuhan. Okey. Okey, semua tengok buku teks ya, surat 56. Okey. Tumbuh-tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk pembesaran. Tumbuh-tumbuhan akan layu dan mati jika tidak mendapat keperluan asasnya. Dalam tajuk ni kita nak tahu apa dia keperluan asas tumbuhan untuk membesar. Pembesaran tu maksud dia membesar. Okey. Dalam topik tumbuh-tumbuhan ni pada awal hari tu kamu dah belajar tentang keperluan asas biji benih. Okey, apa dia keperluan asas biji benih? Cuba ingat balik keperluan asas biji benih yang kamu dah belajar sebelum cuti hari tu. Okey, air, udara dan suhu yang sesuai kan? Itu adalah keperluan asas biji benih untuk bercambah. Okey, dia tak ada matahari lagi masa tu. Okey, dia ada suhu yang sesuai sahaja. Itu adalah keperluan asas untuk biji benih itu bercambah. Untuk biji benih bercambah itu air, udara dan suhu yang sesuai. Okey, tapi hari ini kita nak belajar tajuk keperluan asas untuk tumbuhan tu untuk membesar. Keperluan asas pembesaran tumbuh-tumbuhan, apa dia? Kalau tumbuh-tumbuhan tak dapat keperluan asas ni, dia akan layu dan akan seterusnya mati. Tumbuh-tumbuhan ni akan mati. Okey, cuba tengok surat 56 tu. Murid perempuan tu dia pegang pokok. Tahu tak? Dia pegang pokok. Dia tanya, mengapakah pokok ini layu? Okey, budak lelaki tu, murid lelaki tu jawab, mungkin keperluan asasnya belum mencukupi. Mari kita siasat. Mari kita siasat. Okey. Tengok saya uji tu. Yang menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey, tu dah alat dan bahan dia dan langkah-langkah dia. Okey, tengok. Langkah-langkah dia yang pertama, letakkan semua pokok. Okey, dia ada 4 pokok. Pokok A, B, C dan D dekat luar kelas. Kemudian semua pokok tu disiram setiap hari kecuali pokok A. Pokok A tak siram air. Tutup dan ikat dengan plastik jernih pada pokok C. Pokok C dia bungkus dengan plastik jernih. Lepas tu pokok D dengan kotak. Pokok B je dia letak dekat luar, disiram air, semua dia dapat. Okey. Pokok A tak siram air, pokok B dia siram air, ada udara, ada cahaya matahari. Pokok C dia bungkus dengan plastik jernih. Pokok D pula dia letak dalam kotak. Okey, cuba tengok muka surat 57. Okey, perhatikan keadaan pokok selepas 2 minggu dan rekodkan ke dalam jadual seperti di bawah. Okey. Pokok A ada cahaya matahari, dapat cahaya matahari, tak dapat air, dapat udara. Apa yang agak perhatian selepas 2 minggu? Apa yang berlaku pada pokok tu? Hidup ke mati? Pokok tu mati ataupun layu. Okey, pokok B dia dapat cahaya matahari, dapat air, dapat udara. Apa perhatian pada pokok B? Hidup atau mati? Pokok tu hidup. C ada cahaya matahari, ada air, tapi tak ada udara sebab dah letak plastik jernih tu. Dia tutup dengan plastik jernih tu. Dia tutup dengan plastik, udara tak boleh masuk.
So pemerhatian dia, hidup ke mati pokok tu? Pokok tu pun mati juga ataupun layu. Okey. Pokok D. Sebab dia letak dalam kotak tu, dia dapat tak cahaya matahari? Tak dapat. So dia ada air disiram tapi dia letak dalam kotak. Udara pun ada. So hidup ke tak hidup? Hidup ke tak hidup? Tak hidup pokok tu sebab tak ada cahaya matahari. Maknanya di sini apa? Maknanya keperluan asas bagi tumbuh-tumbuhan untuk membesar dan hidup ialah cahaya matahari, air dan juga udara. Barulah tumbuhan tu boleh membesar. Kalau tak ada salah satu daripada 3 keperluan asas ni, tumbuhan tu tak boleh hidup, tak boleh membesar, dia akan layu. Mesti ada tiga keperluan asas ni. Apa dia? Cahaya matahari, air dan juga udara. Barulah tumbuhan. Kita tengok soalan tu. Pembesaran pokok adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas. Pembesaran pokok mana yang paling baik? Pembesaran pokok yang mana? A, B ke C ke D? Adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas apa? Jawapan dia pembesaran pokok B lah adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas air, cahaya matahari, air dan juga udara. Okey, kita tengok pula penyiasatan yang kedua, muka surat 57. Menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Keperluan nutrien. Apa dia keperluan nutrien ni? Ni kena kita tengok. Keperluan nutrien ni ialah baja. Baja. Kan? Kamu tahu kan? Kalau mak ayah awak ada tanam pokok, mesti dia letak baja kan? Itu juga membantu. Baja ni juga membantu untuk pembesaran pokok. Dia bantu lebih cepat pokok tu membesar, lebih cepat pokok tu keluarkan buah, lebih cepat pokok tu hidup. Okey, tengok. Dia ada ni ada dia punya alat dan bahan dia, ada baja, 2 pokok yang sama jenis dan saiz. Pokok A, pokok B. Okey, letakkan pokok A dan B di luar kelas, siram kedua-dua pokok setiap hari. Tuang larutan baja ke dalam pasu A saja. Dia letak baja dekat pasu A je. Letak baja dekat pasu A sahaja. Kemudian nombor 3, muka surat berikutnya, perhatikan keadaan pokok selepas 2 minggu. Rasa-rasa awak apa yang jadi? Pokok A tak letak nutrien, pokok B dia letak nutrien. Nutrien tu baja lah. Pokok A dia mungkin lambat ataupun lambat dia membesar. Pokok B dia lebih cepat membesar. Pokok B lagi besar, lagi cepat tinggi, lagi tinggi daripada pokok A, lagi besar, daun dia lagi besar daripada pokok A sebab dia ada nutrien. Nutrien tu baja. Okey. Pembesaran pokok mana yang adalah lebih baik kerana mendapat? Pembesaran pokok B lah adalah lebih baik kerana mendapat nutrien. So, yang tulisan hijau tu, yang di highlight dengan hijau tu, air, udara dan cahaya matahari ialah keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Nutrien ialah keperluan penting dalam pembesaran tumbuh-tumbuhan. Nutrien menjadikan tumbuhan hidup subur. Nutrien tu jadi tumbuhan hidup, menjadikan tumbuhan tu hidup lebih subur. Okey, dapat ya semua murid-murid? Keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Keperluan asas tumbuh-tumbuhan ialah air, udara dan cahaya matahari, dan boleh juga ditambah nutrien supaya tumbuhan tu hidup lebih subur dan cepat membesar. Okey? Saya harap semua dapat apa yang saya ajar ni dan faham. Okey, kalau tak faham boleh ulang balik video ni untuk kefahaman kamu. Alright? Okey. Sampai di sini saja PDPR kita.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.